Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada awalnya, saya tidak mengetahui sejarah Bengkalis. Sehinggalah satu hari saya dikongsikan dengan satu gambar makam dan video yang terletak di Bengkalis oleh seorang individu dari sana. Individu yang kongsikan gambar dan video tersebut melalui telegram saya merupakan penduduk asal di Bengkalis, dan beliau menyatakan bahawa makam ini terletak di tepi pantai Selat Bengkalis. Kedudukan makam ini berada di sebuah kampung bernama Pengkalan Batang. Pada satu gambar yang dikongsikan, saya tertarik dengan satu makam bernisan besar yang belum pernah saya lihat sebelum ini. Mungkin pemilik makam ini merupakan seseorang yang penting ketika hayatnya. Nisannya agak besar dan tinggi berbanding dengan nisan-nisan kubur yang lain berdekatan dengannya. Nisannya diwarnakan warna kuning keemasan. Menyerlahkan lagi rupa bentuk nisannya yang unik dan menarik. Kata pengirim gambar ini, beliau menyatakan terdapat seseorang lelaki yang telah berusia menjaga kawasan ini yang bernama Abang Mael. Malah makam ini turut sentiasa diziarahi oleh pelajar sekolah berasrama penuh sehingga mendapat perhatian dari pemerintah daerah Bengkalis untuk memelihara kawasan makam di sini. Alhamdulillah, kerana makam lama seperti ini mendapat perhatian pemerintah di sana untuk dipelihara dan dipulihara. Kerana makam seperti ini miliki sejarahnya yang tersendiri. Dari sejarahlah, generasi kini dan akan datang akan dapat mengetahui asal-usul sesuatu bangsa, agama dan negara. Tanpa sejarah, maka hilanglah jati diri sesuatu bangsa. Apabila saya menerima gambar makam tersebut, saya terfikir untuk merungkaikan siapakah pemilik makam bernisan besar ini. Kerana individu yang kongsikan gambar menyatakan mereka juga tidak mengetahui siapa pemilik makam tersebut kerana tiada nama pada makam lama ini. Lalu saya kongsikan gambar ini kepada Puan Ita dan menceritakan kepadanya supaya Puan Ita faham berkenaan gambar makam tersebut. Saya minta Puan Ita untuk dapatkan maklumat berkenaan makam ini melalui sumber batin. Kami berdoa semoga usaha kami ini mendapat keizinan Allah, dan juga semoga maklumat berkenaan makam tersebut dapat dikongsikan kepada masyarakat di seluruh Nusantara ini, terutama masyarakat di Bengkalis. Untuk mendapatkan maklumat secara batin, kadang-kala cepat dan ada kalanya lambat. Malah ada yang tak dapat maklumat langsung pun ada. Semua bergantung pada keizinan Allah juga. Kita hanya hamba-Nya, dan hanya pada Allah sahaja tempat kita meminta pertolongan. Namun bagi makam ini, Allah izinkan sepenuhnya kami dapat maklumat dari sumber batin, sehinggakan Puan Ita dapat sekali salah silah bagi makam tersebut. Walaupun tak lengkap sepenuhnya salah silah tersebut, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat ketahui wujudannya satu ketika dulu sehingga kepada waris-warisnya. Alhamdulillah. Subhanallah. Adakah waris-warisnya ada sehingga kini? Wallahualam, saya tidak tahu. Saya berharap pihak di Bengkalis dapat kaji lagi perkara ini dengan lebih dalam. Saya bukan pengkaji sejarah, tetapi saya hanya menyampaikan sahaja maklumat yang kami dapat melalui sumber batin yang perlu disahkan oleh pihak di sana.
Diharap maklumat yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada semua dalam menambahkan lagi pengetahuan kita berkaitan sejarah di Nusantara ini. Siapakah pemilik makam bernisan besar ini? InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan menjawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya atau tidak. Saya nasihat, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya merungkai misteri makam tersebut, ada baiknya saya ceritakan sedikit ringkasan berkaitan Bengkalis. Berdasarkan maklumat di monitorriau.com, Kepulauan Bengkalis merupakan daerah dengan nama panggilan Negeri Junjungan atau Kota Terubuk. Pelbagai budaya yang boleh ditemui di sana dan masyarakatnya terdiri daripada Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Minang dengan majoritinya penduduk adalah Melayu. Asal mula terbentuknya nama Bengkalis bermula dari kedatangan Tuan Bujang, iaitu Raja Kecil, yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah beserta pembantu dan pengikutnya pada tahun 1722 di Kepulauan Bengkalis. Diambil dari kata mengkal yang bererti sedih atau sebab, dan kalis yang bererti tabah, sabar dan tahan ujian. Raja Kecil mengungkapkan kepada pembantu dan pengikutnya, mengkal rasanya hati ini kerana tidak diakui sebagai sultan yang memerintah negeri. Namun, tidak mengapalah, kita masih kalis dalam menerima keadaan ini. Ungkapan ini berlaku ketika Raja Kecil ingin merebut tahta kerajaan Johor. Akhirnya ucapan itu menjadi perkataan mengkalis. Dari sinilah timbul perkataan mengkalis dan lama kelamaan perkataan ini berubah menjadi Bengkalis. Berdasarkan beberapa rujukan sejarah yang berkaitan, sekitar tahun 1680 Masihi, Pulau Bengkalis didatangi sebuah perahu layar. Kalau ditinjau dari peralatannya, dapatlah dikatakan sebuah kapal perang dari Sulawesi Selatan, iaitu Wajuk, dan di dalamnya terdapat 4 orang putera dari Sultan Wajuk, iaitu masing-masing bernama Daeng Tuagik, Daeng Puarik, Daeng Ronggik dan Daeng Senggerik. Setelah mendarat di Bengkalis, mereka datang menemui Encik Mas Datuk Bandar Bengkalis dan menyampaikan maksud kedatangan mereka, iaitu bahawa mereka datang dari Sulawesi, iaitu Wajuk, adalah untuk mencari pengalaman dan pengetahuan di seluruh Nusantara serta mencari persahabatan. Mendengar perkataan keempat-empat anak Sultan Wajuk itu dan melihat tingkah laku dan sopan santun yang baik, maka disambutlah oleh Datuk Bandar dengan senang hati, sehingga mereka diizinkan tinggal di Bengkalis selama beberapa waktu mereka mahu. Siapa Encik Mas Datuk Bandar Bengkalis? Keluarga Encik Mas berasal dari Melaka. Ceritanya begini. Sekitar abad ke-15 atau sekitar tahun 1645 Masihi, ada sepasang suami isteri tiba di Kampung Muntai, iaitu sebuah desa yang terletak di pantai utara Pulau Bengkalis. Mereka datang dari negeri seberang, iaitu Melaka. Setibanya di Muntai, mereka menghadap batin Muntai dengan maksud agar mereka diizinkan untuk tinggal dan menetap di Muntai tersebut. Selepas batin-batin, iaitu ketua suku yang ada di Bengkalis bermusyawarah, maka mereka dibenarkan menetap di Muntai. Sebagai pendatang dari sebuah negeri yang telah memiliki tamadun yang tinggi, iaitu Melaka, mereka menjadi tempat bertanya bagi penduduk tempatan. Selang beberapa lama, pasangan suami isteri ini dikurniakan seorang anak perempuan yang diberi nama Encik Mas,
berbekalkan ilmu pengetahuan yang mereka bawa dari negeri asal mereka, yakni Melaka, mereka mendidik dan mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang hingga dewasa. Kehadiran kedua suami isteri tersebut di Muntai sangat diperlukan oleh batin-batin dalam mengambil dan menetapkan sesuatu keputusan. Muntai dan Selat Melaka semakin hari semakin ramai didatangi oleh perahu-perahu asing yang menuju Melaka. Banyak perahu-perahu yang singgah dan berhenti sementara di laut dan pengkalan Muntai. Disebabkan kedudukan kampung Muntai sangat berdekatan sekali dengan bandar Melaka, maka ayah Encik Mas mengusulkan kepada batin Muntai agar dilantik seseorang yang menjadi datuk bandar yang berkedudukan di Muntai, seperti yang terdapat di kota Melaka. Usulan tersebut diterima oleh para batin dan seluruh batin menyokong ayah Encik Mas menjadi datuk bandar Bengkalis yang pertama. Di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai datuk bandar, ayah Encik Mas selalu didampingi oleh puterinya, iaitu Encik Mas. Pada tahun 1675 Masihi, Datuk Bandar Bengkalis meninggal dunia dan sebagai penggantinya, anak kandungnya Encik Mas dipilih sebagai Datuk Bandar Bengkalis yang kedua. Begitulah sejarah Encik Mas sebagai Datuk Bandar Bengkalis. Selang beberapa bulan anak-anak Sultan Wajuk tinggal di Bengkalis, mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mohon diri kepada Encik Mas Datuk Bandar. Tetapi salah seorang dari mereka, iaitu Daing Tuagik, menyatakan tidak mahu ikut melanjutkan perjalanan dengan alasan bahawa beliau belum puas tinggal di Bengkalis. Selama di Bengkalis, rupanya Daing Tuagik menaruh hati terhadap Encik Mas. Timbul niat di hatinya untuk mempersunting Encik Mas yang kebetulan pada ketika itu masih berstatus gadis untuk dijadikan isteri. Niat hati dan perasaannya tersebut disampaikan kepada Encik Mas. Ternyata niat hati Daing Tuagik mendapat tindak balas yang baik dari Encik Mas. Namun, Daing Tuagik perlu memenuhi beberapa syarat sebelum memperisterikan Encik Mas. Syarat-syaratnya adalah: pertama, keturunannya, yakni Daing Tuagik dan Encik Mas, hingga ke anak cucu nanti, tidak boleh memakai gelaran dari Sulawesi, iaitu Daing. Kedua, Daing Tuagik tidak boleh membentuk angkatan bersenjata laut, sebagaimana tertakluk dalam Undang-Undang Pemerintahan Bengkalis. Setelah syarat-syarat tadi disampaikan kepada Daing Tuagik dan difikirkannya masak-masak, maka diterimalah syarat-syarat tersebut. Tidak berapa lama kemudian, diadakan acara peminangan dan seterusnya dengan dilaksanakan acara pernikahan yang meriah sekali. Mungkin ramai yang tidak mengetahui atau mengenali nama Daing Tuagik atau Datuk Panglima Tuagik yang ada kaitan dengan sejarah Raja Kecik dan Kesultanan Siak. Datuk Panglima Tuagik pernah menyertai Raja Kecik dan mengetuai angkatan perang dari Bengkalis menyerang Johor, di mana Raja Kecik ingin menuntut tahta ayahandanya, iaitu Sultan Mahmud Mangkat di Julang dari Sultan Abdul Jalil keempat yang berketurunan bendahara. Bantuan dan sokongan diberikan kepada Raja Kecik selepas Raja Kecik sampai di Bengkalis sebelum menuju ke Johor untuk menuntut tahta. Pada mulanya, Raja Kecik menyamar sebagai seorang saudagar di Bengkalis. Ketika itu, Datuk Bandar Bengkalis adalah anak Panglima Tuagik dengan Encik Mas, iaitu Encik Jamal. Akhirnya, penyamaran Raja Kecik diketahui oleh Datuk Bandar Jamal dan diketahui juga oleh Panglima Tuagik. Yang di-Pertuan Raja Kecik pun membuka rahsianya, lalu menjelaskan hal sebenarnya kepada Datuk Bandar Jamal dan Panglima Tuagik bahawa beliau adalah putera Sultan Mahmud Shah II yang bergelar Sultan Mahmud Shah Mangkat di Julang. Peperangan menyerang Johor
di penghujung tahun 1720 Masihi itu memberikan kemenangan yang besar kepada Raja Kecik di atas bantuan dan sokongan daripada Datuk Panglima Tuagik dan orang-orangnya. Terdapat janji setia antara Panglima Tuagik dengan Raja Kecik, di mana selepas kerajaan Johor diserahkan kepada ipar-iparnya iaitu Raja Sulaiman dan Raja Kamariah, Raja Kecik membina kerajaan di Siak iaitu Siak Sri Indrapura. Setelah upacara perasmian Kesultanan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan menyatakan pula, dengan ini, dari permulaan hari ini hingga sampai pemerintahan anak cucu kami nantinya, harus tetap setia sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Pengangkatan anak cucu kami menjadi Sultan nanti hendaklah digelar oleh turunan Panglima Tuagik dan turunan Datuk Bandar Jamal, serta disetujui oleh orang-orang besar Kerajaan Siak Sri Indrapura. Begitulah sejarah Panglima Tuagik, di mana beliau merupakan orang penting dalam sebuah kerajaan dan Kesultanan Siak. Jasanya sangat besar, terutama kepada Bengkalis sendiri yang membawa kemakmuran dan kedamaian. Maka, menurut sumber batin, makam bernisan besar ini adalah makam Panglima Tuagik atau Daing Tuagik, putera Sultan Wajuk dari Sulawesi Selatan berketurunan Bugis yang datang ke Bengkalis. Kubur di sebelahnya ini merupakan kubur lelaki, iaitu seorang ulama yang datang dari Melaka, berasal dari keturunan bangsa Arab. Beliau datang ke Bengkalis untuk menyebarkan agama Islam. Nama beliau tidak dapat diperolehi dari sumber batin. Di mana kubur isteri dan anak cucu Panglima Tuagik? Menurut sumber batin yang diperolehi, selepas diteliti pada video yang diberikan ini, didapati inilah makam isterinya iaitu Encik Mas Datuk Bandar Bengkalis. Kubur anaknya pula iaitu Encik Jamal, dipercayai kuburnya di Bukit Ketapang, Kampung Perenu. Namun saya tidak tahu di mana kawasan tersebut. Dan makam cucunya Encik Ibrahim di Pengkalan Gajah, Bukit Batu, Bengkalis. Benar atau tidak maklumat ini, saya sendiri tidak pasti. Tetapi maklumat yang kami terima melalui sumber batin, begitulah maklumatnya. Masih adakah warisnya sehingga kini? Berikut adalah lakaran salah silah Panglima Tuagik dan isterinya Encik Mas Datuk Bandar Bengkalis yang kami perolehi melalui sumber batin. Jadi ini bermaksud bahawa warisnya masih ada sehingga kini. Kubur yang lain-lain di sekitar tersebut kami tidak dapat pastikan nama dan status mereka atau hubungan mereka dengan Panglima Tuagik. Mungkin mereka adalah para pengikut Panglima Tuagik. Sepanjang pengalaman kami, ini adalah antara siasatan sumber batin yang paling mudah kami perolehi tanpa bersusah payah yang biasanya memakan masa berhari-hari atau tak dapat info langsung. Kami bersyukur kerana proses memperolehi maklumat dari sumber batin dari makam Panglima Tuagik ini, walaupun hanya melalui foto dan video saja, amat memudahkan dan mungkin Panglima Tuagik sendiri ingin generasi kini menghargai sejarah dan pengorbanan pejuang tanah air masa lalu untuk jadikan panduan demi kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Oleh itu, saya mencadangkan supaya makam Panglima Tuagik dan seluruh kawasan makam ini dijaga dengan baik sampai bila-bila untuk generasi kini dan akan datang.
Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.